billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan mempelajari satu topik yang baru, iaitu Salatul Qasri di bawah tajuk Fiqhul Ibadah untuk pelajaran syariah tingkatan 3. Dan sebelum kita mulakan topik ini, suka untuk Ustaz terangkan bahawa solat qasar ini adalah satu pelaksanaan ibadah yang dilakukan semasa seseorang itu bermusafir, yakni melalui perjalanan yang jauh. Hanya dibenarkan ketika itu saja dan tidak ada waktu-waktu lain yang dibenarkan untuk kita tunaikan solat qasar. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari tentang ta'rif solat qasar, kemudian tentang dalil pensyariatan solat qasar, hukum solat qasar dan juga syarat-syarat sah untuk solat qasar ini ditunaikan. Baik, terlebih dahulu kita perhatikan ta'rif salatul qasri, ataupun lebih tepat saya katakan ta'rif al-qasru itu sendiri. Perkataan qasar bermaksud ja'lu syai'i aqallu mimma kana alaihi, iaitu menjadikan sesuatu lebih sedikit daripada asalnya, lebih pendek daripada asalnya. Sementara ta'rif salat qasar dari segi syarak pula ialah ada'u as-salati ar-ruba'iyah, az-zuhru wal-asru wal-asya' raka'ataini, menunaikan solat 4 rakaat, iaitu solat zuhur, asar dan isya' secara 2 rakaat. Dalil pensyariatan solat qasar diambil daripada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Yang bermaksud, dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa memendekkan solat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Surah An-Nisa ayat 101. Dalil yang kedua adalah daripada hadis Nabi SAW yang juga merujuk kepada ayat yang sama, di mana satu ketika Ya'la bin Umayyah berkata bahawa dia bertanya kepada Umar bin Al-Khattab tentang ayat yang dibacakan tadi. Lalu soalannya adalah, padahal kini orang ramai telah aman, yakni tidak diganggu lagi oleh orang-orang yang kafir. Maka Sayyidina Umar menjawab, aku juga rasa hairan tentang apa yang menjadi kehairanan kamu itu. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu baginda menjawab, qasar, yakni solat qasar itu merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kamu, maka terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada ayat dan hadis yang dibacakan tadi, bolehlah kita memahami hukum mengenai solat qasar. Maka hukum solat qasar itu adalah harus, jaizun, dan ia juga bergantung kepada jarak perjalanan seseorang. Jika orang yang bermusafir itu safarun qasirun, bermusafir melalui perjalanan yang dekat, maka dia hendaklah menunaikan solat secara penuh 4 rakaat. Jika perjalanannya antara jarak 80 sehingga 120 km, maka hukumnya jawazul qasri awil itmam, harus untuknya solat qasar ataupun solat penuh. Sementara jika jarak perjalanannya adalah 120 km ke atas, maka keutamaannya adalah untuk al-qasru. Al-qasru afdal. Solat qasar itu lebih utama. Untuk memastikan solat qasar ini ditunaikan dengan cara yang betul, maka kita perlu patuhi syarat-syarat sah solat qasar. Syarat sah solat qasar yang pertama, ayyakuna safaru tawilan wa huwa marhalatani wa yusawi 80 ila 90 kilometran fasa'idan, iaitu perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh, iaitu 2 marhalah yang menyamai 80 hingga 90 km atau lebih. Bermaksud, jika perjalanan itu kurang daripada
jarak yang ditetapkan ini, maka tidak sah ditunaikan solat qasar. Yang kedua, ayyaqsuda mawdi'an muayyanan fala qasra 'ala al-ha'imi alladhi la yu'rafu maqsadahu. Perjalanan itu hendaklah menuju ke tempat yang tertentu, maka tidak boleh solat qasar bagi orang yang kebingungan, yang tidak mengetahui tempat tujunya. Syarat yang ketiga, ayyakuna safaru mubahan fala qasra 'ala man safara li ajli al-ma'siyah. Hendaklah perjalanan itu perjalanan yang diharuskan, maka tidak boleh solat qasar bagi orang yang bermusafir kerana tujuan maksiat. Syarat yang keempat, ayyujawiza mawdi'al iqamah. Seseorang itu hendaklah telah keluar melepasi kawasan kediamannya. Syarat yang kelima, dawamus safari ila tamamis salah. Falau sara muqiman athna'as salati atammaha arba'an. Berterusan perjalanan sehingga selesai solat tersebut. Sekiranya seseorang itu menjadi orang yang bermukim, yakni tiba di tempat tinggal di pertengahan solatnya, iaitu dalam perjalanan, maka dia hendaklah solat penuh 4 rakaat. Syarat yang keenam, niyatul qasri inda takbiratul ihram. Berniat solat qasar ketika takbiratul ihram. Syarat yang ketujuh, alla yaqtadiya bimuqimin fi juz'in minas salati. Tidak boleh dia mengikut imam yang bermukim pada mana-mana bahagian solatnya. Seseorang yang bermusafir, jika hendak menunaikan solat qasar secara berjemaah, dia perlu mengikut imam yang solat qasar juga, ataupun dia sendiri yang menjadi imam. Syarat yang ke-8, at-taharruzu amma yunafi niyatal qasri fi dawamis salah, ka niyatil itmami aw niyatil iqamati asna'as salati aw syakka fi niyatil qasri. Hendaklah dia menjaga dan memelihara daripada perkara-perkara yang menafikan niat qasar sepanjang solatnya, seperti dia berniat untuk solat secara tamam, yakni secara penuh, atau berniat untuk bermukim di pertengahan solatnya, atau dia syak, ragu-ragu pada niat qasarnya. Baik, itulah saja untuk kali ini. Kita akan sambung pelajaran ini pada minggu hadapan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.